Hai semua, Assalamualaikum. Bersama dengan cikgu untuk projek A Matematik SPM dan kali ini kita akan bincangkan tajuk graf gerakan iaitu tajuk Matematik tingkatan 4 bab 7. Dalam tajuk ini kita ada dua graf iaitu graf jarak masa dan juga graf laju masa. Okey, jadi kamu boleh lihat dahulu nota ni sebelum memulakan latihan. Kita lihat soalan yang pertama iaitu soalan Terengganu, soalan 16B. Rajah 8 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan Encik Farkan untuk menghantar makanan sejuk bekunya kepada pelanggan dalam tempoh T minit. Okey, graf jarak masa maksudnya paksi Y mewakili jarak dalam unit kilometer dan X mewakili masa dalam minit. Okey, kita boleh lihat kepada graf jarak masa ni. Daripada tempat asalnya perjalanan pertama. Seterusnya di sini tiada perubahan jarak dan seterusnya dia sambung kepada perjalanan yang kedua. Jadi soalan pertama, nyatakan tempoh masa dalam minit Encik Farkan berhenti seketika. Okey, berhenti seketika untuk graf jarak masa ialah di mana tiada perubahan jarak. Jadi di sini ialah tidak ada perubahan jarak iaitu daripada minit ke-20 kita tolak dengan minit ke-8 untuk kita dapatkan tempoh masa Encik Farkan berhenti. Okey, jadi jawapannya ialah 12 minit. Soalan yang kedua, hitungkan nilai T dalam minit jika laju purata keseluruhan perjalanan Encik Farkan ialah 75 km per jam. Okey, yang ni kita kena lihat betul-betul sebab yang ni per jam sedangkan pada paksi X kita ialah minit. Okey, pastikan nanti minit ni kita perlu tukar kepada jam. Jadi untuk laju purata rumusnya ialah laju purata ataupun purata laju sama je. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Dan telah diberi di sini bahawa laju puratanya ialah 75 km per jam. Jadi menggunakan maklumat daripada graf, jumlah jarak ialah yang hujung sekali iaitu 50 km. Okey, 50 km. Jumlah masa. Okey, jumlah masanya ialah T. Tetapi T ni dalam minit. Sedangkan laju purata yang diberi dalam jam. Jadi, T kita perlu bahagi dengan 60 supaya kita tukar dalam unit jam. Jadi, samakan dengan 75 km per jam. Okey, yang ni kamu boleh guna kalkulator. Shift solve saja. Jadi, di sini kamu akan dapat T sama dengan 40 minit. Okey, jadi yang ni kita akan dapat 1 markah di sini. Okey, yang ni 2 markah dan yang ni 1 markah. Boleh? Seterusnya kita lihat soalan yang kedua, masih lagi soalan Terengganu, soalan 17C. Salwati ialah jiran Sarah telah dimasukkan ke hospital. Rajah 9C menunjukkan graf laju masa bagi perjalanan motosikal Sarah ke hospital untuk melawat Salwati. Okey, yang ini adalah graf laju masa. Okey, paksi Y mewakili laju dan paksi X mewakili masa dalam minit. Okey, yang pertama, nyatakan tempoh masa dalam minit perjalanan motosikal Sarah bergerak dengan laju seragam. Okey, laju seragam ni maksudnya tiada perubahan laju lah. Okey, di mana graf tu kita akan lihat dekat mana tiada perubahan laju. Okey, jadi kalau kita lihat yang mendata ni merujuk kepada keadaan ataupun tempoh masa di mana lajunya tidak berubah. Okey, jadi di sini ialah keadaan laju seragam. Jadi dia nak tempoh masa dalam
minit, kita akan lihat minit yang akhir, kita akan tolak dengan minit yang awal, iaitu 50 kita tolak dengan 10, kita akan dapat 40 minit. Okey. Seterusnya kita akan lihat yang kedua, cari jumlah jarak dalam kilometer keseluruhan perjalanan tersebut. Okey, bagi graf laju masa, jumlah jarak ialah sama dengan luas bawah graf. Okey, bersamaan dengan luas bawah graf. Jadi di sini kalau kita lihat, untuk memudahkan kita, cikgu akan bahagikan segitiga yang pertama ni sebagai kawasan A, segi empat tepat yang kedua ni sebagai B, dan segitiga yang terakhir sebagai C. Jadi kita perlu tambah luas A tambah luas B tambah luas C. Okey, luas A ialah bentuk segitiga, iaitu 1/2 darab. Okey, tapaknya ialah 10. Tetapi 10 yang diberi ialah 10 masa dalam minit, sedangkan lajunya dalam jam. Jadi pastikan masa ni kena bahagi dengan 60 supaya kita tukar kepada jam. Okey, sebab kita perlu lihat kepada unit lajunya. Diberi lajunya ialah kilometer per jam. Jadi perlu unit yang sama. Jadi 1/2 darab 10/60. Okey, kita dah tukar pada jam. Darab dengan tinggi. Okey, tingginya adalah yang ni lah, 30. Okey, yang ni adalah luas A. Kita tambah dengan luas B segi 4 tepat ni. Okey, yang ni adalah 50 tolak dengan 10. Jadi 40. Tapi perlu bahagi dengan 60. Okey, darabkan dengan tingginya sama. Tingginya ialah 30. Dan kita tambah dengan luas C. Okey, luas C adalah luas yang ini. Okey, jadi tapaknya ialah 58 tolak 50, iaitu 8 minit. Jadi 1/2 darab 8, kita bahagi dengan 60, tukar kepada jam, darabkan dengan tinggi. Okey, tinggi masih lagi samalah 30. Okey, jadi kamu kiralah satu persatu guna kalkulator. Jadi kita akan dapat 2/5, kita tambah dengan 20, tambah lagi dengan 2. Jadi kita akan dapat 24.5 kilometer. Okey, boleh faham? Cuma kita perlu berhati-hati dengan unit lah. Okey, perlu sama unit masa dengan unit laju yang diberi. Kalau yang ni per jam, pastikan masa yang dalam minit ni kamu tukar kepada jam. Seterusnya kita lihat soalan yang ketiga, iaitu soalan Melaka. Rajah 1 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan sebuah motosikal. Okey, graf laju masa. Kita lihat di sini pada paksi Y-nya ialah laju meter per saat, masanya dalam saat. Okey, soalan pertama. Nyatakan tempoh masa dalam saat apabila motosikal bergerak dengan laju seragam. Okey, sama macam soalan sebelum ni. Kalau graf laju masa, laju seragam ialah di mana grafnya mendatar. Okey, tidak ada perubahan laju. Jadi di sinilah dia nak tempoh masa, jadi kita tolak masa yang kedua dengan masa yang pertama. Okey, 50 kita tolak dengan 32, kita akan dapat 18 saat. Okey, soalan B. Bagi 32 saat yang pertama. Okey, 32 saat yang pertama, cikgu tanda yang di sini 32 saat yang pertama. Okey, 32 saat yang pertama, hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat per saat. Jadi, kadar perubahan laju ialah pecutan, iaitu laju akhir. Okey, laju akhir kita tolak dengan laju awal, kita bahagi dengan masa. Okey, jadi laju akhir, kita lihat yang inilah dan kita akan rujuk pada paksi
Y untuk laju iaitu 20 kita tolak dengan laju awalnya 40. Kita akan bahagi dengan masanya 32 tolak kosong. Okey, 32 kita tolak dengan kosong lah. Jadi kita akan dapat negatif 0.625 meter per saat per saat. Okey. Seterusnya, soalan yang kedua, huraikan gerakan motosikal tersebut. Daripada soalan B1, kita dapati bahawa kadar perubahan lajunya ialah negatif. Bermaksud berlakunya nyah pecutan. Okey, kereta motosikal semakin perlahan. Jadi nyah pecutan, kita nyatakan unitnya. 0.625 meter per saat per saat. Okey, untuk tempoh masa ataupun untuk tempoh 32 saat. Okey. Bila soalan huraikan, maksudnya kita hanya perlu nyatakan pecutan ataupun nyah pecutan dengan kadar berapa untuk tempoh masa berapalah. Soalan seterusnya ialah soalan Melaka iaitu soalan 17D. Rajah 8 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan Encik Marzuki sejauh 60 km dalam tempoh 3T minit dengan memandu kereta dari tempat peranginannya ke Bandar S. Diberi kadar perubahan jarak terhadap masa sebelum dan selepas tempoh masa rehat adalah sama. Okey, jadi kat sini kita perlu faham apa yang telah dipaparkan dalam graf di mana maklumat ni bagi tahu kadar perubahan jarak yang ni, yang pertama adalah sama dengan kadar perubahan jarak yang kedua. Okey. Jadi ni adalah masa rehat. Jadi yang sebelum ni kadar perubahan jarak dia sama dengan kadar perubahan jarak yang kedua. Okey, kadar perubahan jarak tu ialah laju lah sebenarnya. Okey, laju. Jadi, kita lihat soalan yang pertama, hitung nilai T. Okey, hitung nilai T. Macam mana kita nak cari T? Kita akan bandingkan guna maklumat yang telah diberi ni. Jadi, kita gunakan maklumat yang laju 1. Okey, laju 1. Iaitu jaraknya ialah 24 bahagikan dengan masanya T. Okey. 24 per T dia akan sama dengan, okey, yang kedua. Jaraknya adalah yang ni lah. Okey, kalau kita lihat yang ni, jaraknya untuk yang ni adalah 60 tolak 24 dan masanya ialah masa akhir kita tolak dengan masa awal. Jadi 60 tolak 24 kita akan bahagi dengan 3T. Okey, tolak dengan T tambah 10. Okey, jadi di sini kita akan permudahkan. Okey, 24 per T sama dengan, okey, 60 tolak 24 kita akan dapat 36. 3T tolak T, 2T tolak 10. Okey, yang ni kalau kamu nak menggunakan kalkulator, guna shift solve pun boleh. Okey, sebab markahnya ada di sini. Okey, sini satu markah dan markah akhir satu markah. Jadi, kalau guna shift solve, kamu akan dapat T sama dengan 20. Okey, dan cikgu tunjukkan juga cara pengiraan biasa. Okey, 24 per T sama dengan 36 per 2T tolak 10. Jadi yang ni kita silang lah. Okey, 24 2T tolak 10 sama dengan 36T. Jadi kita akan dapat 48T tolak 240 sama dengan 36T. Jadi 48T tolak 36T sama dengan 240. Di mana di sini kita akan dapat 12T sama dengan 240. Jadi T sama dengan 20.
Okey, tapi kamu boleh je terus guna kalkulator lah. Okey, seterusnya kita lihat soalan 2. Hitung laju purata keseluruhan perjalanan Encik Marzuki dalam kilometer per jam. Okey, masa kita tadi dalam minit. Okey, masa kita tadi dalam minit tetapi diminta laju purata dalam jam. Okey, jadi laju purata ialah jumlah jarak. Okey, jumlah jarak kita bahagi dengan jumlah masa. Jadi berapa jumlah jarak keseluruhan perjalanan ialah 60 km. Jumlah masanya ialah 3T. Okey, 3T lah. Kita ambil yang hujung sekali. Okey, dan T tadi ialah 20. Jadi yang ni dalam minit. Bahagi pula dengan 60 untuk kita dapat dalam jam. Okey, sebab dia nak kilometer per jam. Okey, jadi yang ni kita boleh permudahkan 60 bagi 60 1 yang ni. Jadi 60 km bahagi 1 jam. Kita akan dapat 60 km per jam. Seterusnya kita lihat soalan perlis. Soalan 16D. Raja 13 ialah graf jarak masa yang menunjukkan masa yang diambil oleh 2 orang peserta terbaik dalam acara 100 meter semasa kejohanan olahraga di SM Kir Air Manis. Graf OE mewakili larian Nabil. Okey, OE. Yang ni cikgu tulis Nabil. Dan graf OA, BC mewakili Bashar. Okey, ni Nabil, ni Bashar. AB ialah masa yang diambil oleh Bashar sebelum meneruskan lariannya kerana terjatuh. Kalau kita lihat pada graf Bashar ni, ada terdapat di sini masa dia tiada perubahan jarak. Okey, tiada perubahan jarak tu maksudnya dia berhenti berlari lah. Sebab apa? Sebab terjatuh. Okey, soalan pertama. Hitung kerugian masa dalam saat yang dialami oleh Bashar dalam pertandingan. Okey, kerugian masa ni maksudnya masa dia terjatuh dan tidak ada perubahan jarak. Jadi masanya adalah di sinilah. Okey, jadi masanya kita akan ambil yang 9 tolak dengan 6. Jadi 9 tolak 6 iaitu sebanyak 3 saat. Okey, soalan yang kedua. Adakah Bashar berpeluang untuk menjadi johan dalam acara 100 meter jika dia tidak jatuh dan mengekalkan kelajuannya sepanjang larian? Berikan justifikasi anda. Jadi yang ni kita boleh lihat di sini Bashar sebelum jatuh ini adalah keadaan jarak bahagi masa. Okey, ini adalah keadaan lajunya lah. Jadi dia kata, adakah Bashar berpeluang jika kelajuannya sepanjang larian adalah sama? Maksudnya kelajuan ni lah. Jadi kita perlu kira kelajuan Bashar dan juga Nabil lah untuk kita membanding adakah dia berpeluang menjadi johan. Jadi cikgu kira laju OA dulu. OA iaitu laju Bashar sebelum jatuh lah. Okey, laju Bashar sebelum terjatuh. Okey. Jadi laju ialah kita bandingkan jarak dengan masa. Jadi OA jaraknya adalah 50. Okey, 50 meter per dengan masa yang diambil ialah 6 saat. Okey, jadi 50 bahagi 6 kita akan dapat 8.33 meter per saat. Jadi kita akan bandingkan dengan Nabil. Okey, laju Nabil iaitu laju Nabil ialah OE. Okey, laju Nabil yang merah ni OE. Jadi jaraknya adalah yang ini iaitu 100. Masanya adalah 13. Okey, jadi laju Nabil jaraknya ialah 100. Kita bahagikan dengan masanya 13. Jadi 100 bahagi 13 kita akan dapat 7.69 meter per saat.
Jadi kalau kita bandingkan laju Bashar sebelum terjatuh dengan laju Nabil, kita dapati bahawa Bashar lebih lajulah, iaitu dalam masa 1 saat dia boleh lari 8.33, tetapi Nabil dalam masa 1 saat dia boleh lari 7.69 meter. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa Bashar lebih lajulah. Jadi kita berikan justifikasi sekiranya tidak terjatuh. Okey, tidak terjatuh ataupun tidak jatuh, Bashar berpeluang. Okey, Bashar berpeluang menjadi Johan. Sebab apa? Kita lihat kepada pengiraan kita yang tadilah. Kerana laju Bashar 8.33 meter per saat adalah lebih daripada Nabil. Okey, boleh faham? Soalan seterusnya ialah soalan SBP, soalan 17D. Rajah 9 menunjukkan graf laju masa bagi perjalanan Zahir menghantar kek dalam tempoh 56 minit. Diberi MPV itu memecut dengan 75 km per jam dalam tempoh masa tertentu. Okey, jadi sekarang soalan pertama dia nak cari nilai V. Okey, nilai V ialah nilai laju lah. Jadi, macam mana kita nak tahu laju? Maklumat yang telah diberi ialah memecut. Memecut ni maksudnya perubahan laju. Okey, perubahan laju. Dengan 75 km per jam. Okey, dekat mana dia memecut? Kalau kamu lihat di sini, kita boleh lihat memecut tu semakin lajulah. Okey, di mana kereta bergerak semakin laju. Okey, yang ni adalah laju seragam. Seterusnya dia memecut. Okey, bila dia memecut, keadaannya, masanya adalah di sini, jaraknya adalah di sinilah. Jadi, kita guna maklumat yang dia bagi ni, kita tulis kadar perubahan laju ataupun kamu boleh tulis pecutan lah. Kadar perubahan laju tu sama dengan pecutan. Jadi, untuk kadar perubahan laju ialah laju akhir tolak dengan laju awal bahagi dengan perubahan masa lah. V, laju akhir tolak dengan 15. Kita akan perkan dengan 20 tolak 40. Tapi di sini kena hati-hati. Pecutan yang dibagi dalam kilometer per jam, laju pun dalam kilometer per jam, tetapi masa yang diberi dalam minit. Jadi pastikan dekat masa tu kita akan bahagi dengan 60 lah. Jadi 20 tolak 40. Okey, bukan 20 Masa akhir 40. Okey, 40. Okey, 40 tolak dengan 20. 40 tolak 20 kita akan bahagi dengan 60 supaya kita tukar kepada unit jam lah. Dan kita akan samakan dengan 75. Okey, yang ni dapat 1 markah. Okey, yang ni kamu guna kalkulator, shift saw, kita akan dapat V sama dengan 40. Okey, V sama dengan 40. Soalan yang kedua, jumlah jarak dalam kilometer yang dilalui oleh MPV itu. Okey, ingat ni adalah graf laju masa. Okey, graf laju masa bila nak cari jarak, luas bawah graf. Okey, luas bawah graf. Jadi, kita ada berapa bahagian di sini? Cikgu pecahkan kepada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Jadi, sama dengan luas A tambah dengan luas B tambah dengan luas C. Okey, luas A ialah bentuk segi empat tepat. Jadi, 20 darab 15. Sama macam tadi cikgu pesan, kalau minit berhati-hati perlu tukar kepada jam. Okey, pastikan bahagi dengan 60 lah.
Okey, 20/60 darab 15 untuk luas A. Luas B, okey, luas B adalah bentuk trapezium. Okey, bentuk trapezium ni. Jadi, luas trapezium ialah 1/2. Okey, 1/2 darab hasil tambah sisi selari. Okey, sisi selari yang ni Jadi, 15 tambah dengan V. V kita tadi 40. Okey, 15 tambah 40 darab dengan tapaknya 40 tolak 20. Okey, yang ni 40 tolak 20 jadi 20 bahagikan dengan 60 nak tukar kepada jam. Okey, 20/60 darab dengan luas C. Luas C adalah segitiga. Okey, tapaknya adalah 56 tolak dengan 40. Jadi 1/2 darab 16. Okey, 16 jangan lupa bahagi dengan 60 sebab nak tukar kepada jam. Darab dengan tingginya 40. Okey, tingginya ialah 40. Okey, jadi yang ni kamu kiralah. Kira kita akan dapat 19.5 kilometer. Seterusnya kita lihat soalan yang terakhir, soalan SBP, soalan 16C. Setelah selesai karnival keusahawanan, Encik Johan perlu pulang ke restoran bagi menyediakan tempahan daripada pelanggan. Jadual 5.2 menunjukkan maklumat perjalanan bagi Encik Johan ke restoran menggunakan laluan terpendek. Okey, yang ni mula pukul 6 PM, bertolak dari karnival, 6.30 berhenti di RNR, 6.45 bertolak dari RNR, pukul 7 sampai di restoran. Okey, soalan pertama. Dengan mengandaikan, diberi jarak di antara tempat karnival dengan RNR ialah 40 km. Okey, dan jarak di antara restoran dengan RNR ialah 20 km. Okey, yang ni dia bagi tempat karnival dengan RNR 40. RNR dengan restoran ialah 20 km. Dia nak pergi daripada karnival ke restoran. Okey, dengan mengandaikan van bergerak dengan laju seragam, sepanjang perjalanan, lukis satu graf jarak masa mewakili perjalanan tersebut. Jadi sebelum kamu lukis pada tapak yang disediakan, kita draft dahulu. Jadi dia akan mula daripada karnival. Okey, dia akan mula ke karnival, dia akan pergi kepada RNR lah. Yang kedua tu dia akan pergi pada RNR. Okey, di sini jaraknya ialah 40. Seterusnya dia berehat. Okey, bertolak dari karnival, dia sampai pada RNR, dia berhenti. Okey, berhenti di sini. Dia akan berhenti selama, dia berhenti start daripada 6.30 hingga 6.45. Jadi di sini dia akan berhenti daripada 6.30 hingga 6.45. Dia akan berhenti di sini, seterusnya dia sambung perjalanan ke restoran. Restoran. Dan jarak yang ni ialah 20 km. Jadi kita perlu faham dan tanda. Kita tanda masa dia dulu. Masa dia bermula ialah pukul 6 PM. Dan graf ni waktu sistem 24 jam. Jadi 6 PM tu kamu tambahlah dengan 12.00. 6 PM kita akan dapat 18.00 lah. Jadi kita akan bermula dengan 18.00. Cikgu tanda masa dia dulu. Seterusnya daripada 18.00, dia ambil masa 30 minit di sini. Katakan cikgu tanda di sini 18.30. Seterusnya daripada sini ke sini, dia ambil masa sebanyak 15 minit. Ni 18.45. Seterusnya dia sampai pukul 7. Jadi pukul 7 kita tambah dengan 12.00, kita akan dapat 19.00. 19.00 di sinilah. Jadi kita akan sambung.
pergerakan pertama ialah selama 40 kilometer. Jadi cikgu tanda titik di sini 40 kilometer. Okey, dia berhenti di sini sehingga 16.45. Okey, dan pukul 19.00 dia sampai ke destinasi lah. Okey, jadi yang ni kita sambung guna pembaris lah. Okey, kamu sambung guna pembaris daripada sifar sambung ke sini. Okey, seterusnya masa dia berhenti dan dia sambung balik perjalanan sehingga 60 kilometer. Okey. Jadi kalau nak buat garis putus-putus pun boleh. Okey, sini. Okey, ni 18.45 dan ni dia sampailah. Okey. Jadi lengkap dah graf kita. Okey, graf jarak masa kita untuk perjalanan daripada karnival ke restoran. Seterusnya, hitung laju van dalam kilometer per minit bagi 10 minit yang pertama. Oleh kerana laju yang diberi ialah laju seragam, jadi kita boleh kira untuk 10 minit yang pertama. Yang ni adalah 30 minit yang pertama. Jadi kita ambil untuk 10 minit yang pertama samalah. Sebab apa? Sebab laju dia seragam. Jadi kalau kita ambil 10 minit, 20 minit hingga 30 minit pun laju dia akan tetap sama. Okey, jadi laju sama dengan, jadi kita ambil yang ada pada graf lah. Okey. Masa dia 40 tolak kosong. Okey, jarak dia. Okey, bukan masa, jarak. Jarak dia 40 kilometer. Okey, 40 kilometer. Kita bahagi dengan masa yang ada, iaitu 30 minit lah. 30 tolak kosong. Jadi, kita akan dapat 40 per 30. Jadi, kita akan dapat 1.33 unitnya ialah kilometer per minit. Okey, sebab apa? Sebab telah diberi dia bergerak dengan laju seragam. Jadi kalau dia nak tu untuk masa yang pertama, kamu ambil 10 minit, 20 minit atau 30 minit, kamu tetap akan dapat laju yang samalah. Okey, jadi dengan beberapa soalan yang cikgu kongsikan, harap dapatlah membantu untuk kamu menjawab soalan graf gerakan.